ataupun hasil untuk menentukan kadar tidak balas, iaitu bagi sesuatu tidak balas kita nak ukur apa. Kamu kena tahu nak ukur apa untuk menentukan kadar tidak balas tersebut. Dan yang ketiga, kita akan belajar macam mana nak mengira, menghitung kadar tidak balas purata serta menghitung kadar tidak balas pada masa tertentu menggunakan graf. Okey. Kita lihat dulu pada gambar ajar ini. Okey, di sini cikgu tunjukkan gambar 2 bika. Okey, bika berisi air suling dan juga diletakkan ditambahkan gula. So bika A pada suhu 40 darjah Celsius, okey, air dipanaskan sehingga 40 darjah Celsius, dan bika B pada suhu 70 darjah Celsius. So dalam bika mana gula melarut lebih cepat? Ini pun kamu sentiasa buat kat rumah ni. Bika B. Bika B. Okey, kenapa bika B melarut lebih cepat? Suhu dia lagi tinggi. Sebab suhunya lebih tinggi. So ini salah satu contoh tindak balas yang berlaku di rumah kita, iaitu faktor yang mempengaruhi tindak balas di sini adalah faktor suhu. Okey. So kalau suhu tinggi, tindak balas lebih cepat. Alright. Okey, satu lagi. Aplikasi kat rumah juga. Kenapa masa kita masak daging tu, kita potong daging kepada kepingan lebih kecil? Nak cepat masak. Supaya apa? Supaya cepat masak. So apa faktor yang mempengaruhi tindak balas di sini? Faktor apa tu? Luas permukaan. Okey, bagus. Okey, luas permukaan. Cuma kena tambah satu perkataan di depan, iaitu jumlah luas permukaan ataupun faktor saiz. Okey, kamu boleh sebut juga jumlah luas permukaan. So nanti kita akan lihat ini, faktor-faktor ini dalam kelas minggu depan sebenarnya. Cuma nak tunjukkan apakah aplikasi yang ada di rumah. Alright, so kalau saiz kecil, luas permukaan macam mana? Besar ke kecil? Kecil. Besar. Besar. Okey, kalau saiz kecil, jumlah luas permukaan besar. Maksudnya kalau daging ni kecil, jumlah luas permukaan yang terdedah kepada untuk menyerap haba itu lebih besar. Okey, berbanding saiz yang besar. Okey. So kita pergi kepada pengelasan tindak balas. Okey. Untuk pengelasan tindak balas ada dua, iaitu tindak balas yang cepat dan tindak balas yang perlahan. Boleh bagi contoh tindak balas cepat? Kamu belajar banyak tindak balas dalam kimia kan? Apa contoh tindak balas cepat? Tindak balas cepat ni maksudnya tambah je dua bahan, dia terus bertindak balas. Boleh bagi contoh tindak balas cepat? Baru Kilim belajar dengan air. Apa dia? Tak dengar. Contoh macam kilim dengan air. Kalium dengan air. Okey, itu tindak balas logat alkali, tindak balas dengan air. Betul? Itu satu contoh tindak balas cepat. Okey, lagi? Lagi contoh lain? Yang belajar dalam topik lepas? Tindak balas apa? Tindak balas peneutralan, tindak balas asid dengan logam, tindak balas asid dengan karbonat logam. Itu contoh tindak balas cepat. Tindak balas cepat ni maksudnya masanya pendek atau masa tindak balas tu singkat. Okey, sekarang bagi contoh pula tindak balas perlahan. Apa contoh-contoh tindak balas perlahan? Perlahan ni maksudnya ambil masa yang panjang. Mungkin 1 hari, mungkin 2 hari atau lama lagi. Apa contoh tindak balas perlahan? Fotosintesis. Fotosintesis, betul pengeratan. Syahir ada hal jawab. Okey, betul, pengeratan. Fotosintesis, respirasi. Okey, Penyejatan. kita lihat. Ada contoh lain? Nak bagi? Penyejatan. Apa? Penyejatan. Penyejatan. Penjatan ambil masa lama tak? Lama. Lama, okey, betul. Okey, so kita lihat di sini, ini sebenarnya dalam buku kamu ada sebenarnya tindak balas cepat, contoh-contoh lain selain daripada yang kamu sebut tadi. Okey, pembakaran bunga api, pembakaran gas. Okey, tindak balas sel elektrik, nyalaan mancis. Okey, pembakaran gas, nyalaan mancis ni melibatkan bahan api bertindak balas dengan oksigen. Okey, dan tindak balas perlahan antaranya yang kamu dah sebut tadi, pengeratan, fotosintesis, okey, perebutan buah, kakisan batu dan penampaian. Pernah makan tapai tak? Masa kelas? Tak pernah. Dia lah budak-budak moden sekarang ni. Pernah tengok tak kalau tak pernah makan? Pernah cikgu. Pernah. Pernah tengok. Pernah tengok, pernah makan, pernah. Makan.
kelas PI 2 minggu lepas tak ada. Semua tak pernah tengok, tak pernah makan. Tak pernah tahu pun tapai ni apa. Okay, so penapaian ni kalau kamu pernah tengok orang buat, dia mesti disimpan. Kat mana biasanya orang simpan? Kat peti. Kat peti sejuk. Okay, kalau orang dulu-dulu, atuk-atuk dululah. Okay, tapai ubi. Tapai tu biasanya disimpan dalam bawah katil dalam peram. Okay, dibiarkan seminggu barulah jadi tapai. Jadi ni proses penapaian pun merupakan satu contoh tindak balas perlahan. Okay. Jadi hubungannya di sini, bagi tindak balas perlahan dia mengambil masa yang panjang dan tindak balas yang cepat mengambil masa yang pendek. Jadi hubungan antara tindak balas dengan masa adalah semakin cepat tindak balas, semakin pendek masa yang diambil. Okey, so istilah di sini adalah cepat ataupun lambat atau perlahan ya, bagi tindak balas. Nanti kita lihat kalau ada perkataan kadar, boleh tak guna perkataan cepat ni? Okay, setakat ni ada soalan? Baru pengenalan. Boleh kelaskan ya tindak balas yang cepat dan tindak balas yang perlahan. Okey, kita pergi pada yang kedua, iaitu apakah maksud kadar tindak balas. Okey, bila ada perkataan kadar di sini, mesti ada nilai. Maksudnya ada pengiraan dan ada unit. Okey, macam mana kita nak ukur kadar tindak balas? Kita tengok dulu apakah maksud kadar tindak balas. Okey, kadar tindak balas merupakan perubahan kuantiti bahan ataupun kuantiti hasil tindak balas terhadap masa yang diambil untuk perubahan itu berlaku. Ataupun kita boleh kata perubahan kuantiti bahan tindak balas ataupun hasil tindak balas per unit masa. Okay, per unit masa ni maksudnya untuk satu unit masa. So masa biasanya kita guna unit saat ataupun minit. Okay, so maksudnya per unit masa per satu saat, untuk satu saat, untuk satu minit tu masuk per unit. So dia punya unit bagi kadar tindak balas ini bergantung kepada kuantiti yang kita ukur untuk menentukan tindak balas tersebut. Okay, sekarang kita lihat apakah kuantiti yang kita ukur. Okay, mungkin kita boleh ukur isi padu gas yang terbebas. Okay, ini biasanya melibatkan tindak balas yang menghasilkan gas. So kita ukur isi padu gas yang terbebas pada selang masa tertentu. Mungkin kita ukur setiap 30 saat. Kita akan rekodkan berapa isi padu gas tersebut. Okay, nanti kita akan buat pengiraannya berapakah isi padu gas yang terbebas dalam satu saat. Okay, mungkin juga kita boleh ukur pembentukan mendakan ataupun perubahan jisim semasa tindak balas, atau perubahan warna, pH ataupun kepekatan larutan. Tapi normally yang popular inilah yang nombor 1, 2. Okay, normally yang ini 2 yang popular. Okay ya. Ada tanya apa-apa tak? Kelas? Are you okay? Okay, kita lihat contoh-contoh perubahan yang berlaku dalam tindak balas. Okay, contoh yang pertama, tindak balas antara larutan argentum nitrite dengan larutan natrium klorida. Okey, kalau kamu dah lihat nampak dua larutan ini, larutan garam, ini pun larutan garam. Okey, baru je belajar kan dalam topik lepas, apa nama tindak balas ni? Siapa ingat? Larutan ni garam larut, ni pun garam larut. Okey, dua garam larut bertindak balas. Mesti dapat satu garam tak larut. Apa nama tindak balas ni? Ingat tak? Yang ganda dua tu ke cikgu? Ya, yang ganda dua. Apa nama dia? Tindak balas penguraian. Lupa perkataan penguraian lah tu. Okey, tindak balas penguraian ganda dua. Okey, so sekarang kalau cikgu tuliskan pesawat kimia dia, argentum nitrite bertindak balas dengan natrium klorida. Okey, apakah nama garam tak larut tu? Kita akan tukar pasangan ion kan? Okey, kita nampak argentum, klorida dan natrium nitrite. Okey, mana satu garam tak larut kita? Ini dia. So, argentum klorida merupakan garam tak larut, jadi diwujud dalam bentuk pepejal. Jadi, pepejal ni dia punya pemerhatian mendakan putih terbentuk. Okey, so penerangan di sini pembentukan mendakan berlaku dalam tindak balas, pembentukan garam tak terlarutkan. Okey, so ini menunjukkan sebelum, gambar ni sebelum, ini selepas. Kenapa letak tanda X? Sebab
kita akan ambil masa sehingga tanda X ini hilang dari penglihatan. Mata mesti dekat atas. Mesti tengok dari atas. Okey, mata. Tak boleh tengok dari tepi ke, dari sisi tak boleh. Mesti tengok dari atas. Okey ya. So kita tengok sini. Dalam tindak balas ini, argentum, fluorida dan natrium nitrat terbentuk. Pembentukan mendakan argentum fluorida dapat dilihat dan mendakan menyebabkan larutan menjadi keruh. Okay, masa diambil untuk tanda X tidak kelihatan dan kuantiti mendakan terbentuk dapat diukur. Okay, ini salah satu cara untuk menentukan kadar tindak balas. So kita akan ambil masa pembentukan mendakan itu terbentuk. Okey. Ada soalan tak? Yes, ada tanya apa-apa? Okay, lihat di sini pernyataannya masa tidak kelihatan. Okay, jangan sebut tanda X hilang. Kalau guna perkataan hilang tu salah. Dia tak hilang, dia ada je. Cuma dia hilang dari penglihatan. Baru betul. Okay? Okay, contoh yang kedua, tindak balas antara asid nitrik dengan batu kapur iaitu kalsium karbonat. Di sini dia mengukur perubahan jisim bahan tindak balas iaitu dia ukur mula-mula dia letakkan batu kapur dalam asid nitrik. Okey, dia akan timbang. Kita dapat di situ nanti kita tolakkan berapakah jisim batu kapur tersebut. Dan dia akan ambil masa sehingga tindak balas selesai dan ukur lagi sekali, timbang lagi sekali, kita akan dapati jisim batu kapur itu akan berkurang. Okey. Okay, tindak balas di sini persamaannya adalah asid nitrik bertindak balas dengan kalsium karbonat. Apa hasil yang kita dapat di sini? Asid dengan karbonat logam. Kita dapat apa? Ada 3 hasil kan? Garam, air dan karbon dioksida. So garam kita apa dia nama garam kat sini? Boleh bagi cikgu apa nama garam ni? Ingat tak macam dapat garam? Ion hidrogen dalam asid kita ganti dengan ion logam dekat sini. So garam yang kita dapat di sini adalah kalsium nitrat. Okay. Air dan gas karbon dioksida. Okey. Yang ketiga, contoh yang ketiga adalah tindak balas yang melibatkan isi padu gas. Kita boleh juga ukur gas yang terbebas. Ini adalah tindak balas antara asid hidroklorik dan magnesium. Okey, asid dengan logam. Apa hasil yang kita dapat kat sini? Asid dengan logam dapat apa? Garam dan apa? Garam dan apa yang? Gas hidrogen. So garam kita lagi sekali, hidrogen ni dikeluar ganti dengan ion logam. So dapat garam adalah magnesium klorida dan gas hidrogen. Okey, kita simbangkan. Okey, sekarang kat sini kita boleh gas hidrogen bahan tindak balas dia akan berkurang. Okey, tapi hasil tindak balas dia akan bertambah. Sebab itu perkataan di sini adalah penambahan isi padu gas berlaku bagi tindak balas yang menghasilkan gas. Jadi gambar ini menunjukkan tindak balas antara asid hidroklorik dengan magnesium di mana magnesium klorida dan hidrogen akan terbentuk. So gas hidrogen dikumpul dan isi padu gas dapat diukur menggunakan picagari gas. So kita akan rekodkan bacaan gas ini selama masa tertentu. Contohnya nak ambil setiap 15 saat atau setiap 30 saat sehingga tindak balas selesai. Macam mana kita nak tahu tindak balas ni telah selesai? Cikgu sebut tindak balas selesai, tindak balas selesai. Macam mana nak tahu tindak balas selesai? Pada pendapat kamu? Nak tunggu sampai selesai kan? Macam mana nak tahu? Ada suggestion? Tak ada? Okay, untuk tahu tindak balas selesai biasanya isi padu gas ini kita akan ukur sehingga dapat isi padu maksimum. Maksimum ni maksudnya kita rekodkan sampai mungkin dia akan berhenti pada maksimum tu. So kita rekodkan lagi pada saat yang seterusnya dia tak berubah dah. Itu maksudnya tindak balas tu telah berhenti di situ. Telah lengkap. Okey, telah mencapai isi padu gas yang maksimum. Okey. So di sini tadi kita belajar ada tindak balas cepat, masa tindak balas singkat. Okey, bila kita ada perkataan kadar, kita kena guna istilahnya adalah
tinggi. So kadar tindak balas tinggi, masa adalah singkat. Okay, kadar tindak balas rendah, masanya adalah panjang. Jadi bila ada perkataan kadar, kamu tak boleh guna perkataan cepat. Okay, cepat ni hanya untuk tindak balas cepat. Kadar tindak balas tinggi. Kenapa mesti ada tinggi dan rendah? Kerana bila perkataan kadar ni ada nilai. So nilai mesti sebut tinggi atau rendah. Okay? Jangan salah istilah ya, sebab ini biasanya student salah jawab dalam exam. Itu yang markah dia hilang. Okey, apakah unit bagi kadar tindak balas? Okey, unit ini bergantung kepada kuantiti yang kita ukur untuk menentukan kadar tindak balas. Let's say kita ukur isi padu gas. So, dia punya unit mestilah sentimeter padu per saat ataupun per minit. Okey, kalau kita ukur jisim bahan tindak balas, perubahan jisim tadi, unitnya adalah gram per second. Kalau kita ukur perubahan kepekatan, unitnya adalah mol per desimeter padu per second. Okay, so unit ini bergantung kepada kuantiti yang kita ukur untuk menentukan kadar tindak balas. Okay, ini sebenarnya baru introduction je ya. Okay, barulah kita pergi kepada kadar tindak balas purata dan kadar tindak balas pada masa tertentu. Jadi ada dua jenis tindak balas ya. Kadar tindak balas purata dan kadar tindak balas pada masa tertentu. Macam mana kita nak kira? Okay, kita lihat dulu kadar tindak balas purata. Okay, sebelum tu kita tengok analogi. Okay, sebuah kereta dalam perjalanan sejauh 400 km. Okay, trafik sentiasa berubah, so pemandu tak dapat kekalkan kelajuan tetap dan diambil masa selama 4 jam. Okay, so kelajuan dia punya jarak 400 km, jadi ambil masa 4 jam untuk sampai ke destinasi. So daripada situ kita just ukur dia punya halaju purata, iaitu 400 bahagi 4, jadi dapatlah 100 km per jam. Maksudnya secara purata dia bawa kelajuan dalam 1 jam, dia bawa sebab dia punya jarak adalah 100 km. Okay, so ini sama juga dengan kadar tindak balas purata secara keseluruhan. Okay, untuk kadar tindak balas pada masa tertentu, analoginya adalah pegawai polis trafik dihalakan kamera kelajuan ke arah kereta tersebut kerana bergerak melebihi had laju. Jadi pada masa itu, kamera merakam kelajuan kereta adalah 140 km per jam pada ketika itu. Okay, ini diibaratkan sebagai kadar tindak balas pada masa tertentu. Maksudnya dia akan sebut pada masa keberapa. Itu adalah kadar tindak balas pada masa itu sahaja. Okay. Okay, kita lihat dulu kadar tindak balas purata yang merupakan nilai purata bagi tindak balas yang berlaku dalam satu tempoh masa tertentu. Okay, contohnya kadar tindak balas purata bagi keseluruhan tindak balas. Jadi apa yang perlu kita kira? Kita ambil jumlah isi padu gas yang terkumpul. Kamu ambil jumlah isi padu maksimum. Okey, bahagi tempoh masa yang diambil. Maksudnya maksimum tu dia berhenti di mana? Pada saat yang keberapa? Okey, kalau ini graf, okey, ini maksimumnya ada banyak masa kan? Okey, jadi ambil mula-mula masa yang dia mula-mula berhenti atau masa mana mula-mula isi padu gas itu menjadi maksimum. So just ambil isi padu gas maksimum bahagi masa ia mula menjadi maksimum. Di sini tindak balas berhenti dekat sini. Okay, tindak balas berhenti ni maksudnya tindak balas telah lengkap. Okay, itu adalah kadar tindak balas purata bagi keseluruhan. Okay, jika soalan suruh kira kadar tindak balas purata dalam T1 saat yang pertama. Okay, saat yang pertama maksudnya kamu ambil isi padu gas. Okay, isi padu gas pada saat yang pertama tolak 0 saat. Okay, saat yang pertama kan. Okay, selang masa dia mesti 1 saat. Okay, bahagi masa. Masa adalah 1 saat lah. 1 tolak 0, 1 saat. Itu dalam saat yang pertama. Apa lepas ni ada contoh pengiraan. Okay, kalau soalan kata kadar tindak balas purata dari T1 hingga T2. So kamu ambil berapa dia punya beza isi padu pada saat kedua tolak saat yang pertama. Okay, bila saat dia punya selang masa mesti 1 saat. Okay. Bagi tempoh masanya, okay, 2 tolak 1. Macam tu. Ada soalan tak ni? Tak ada soalan, tak nampak lagi betul soalan macam mana. Okay. Kadar tindak balas pada masa tertentu pula pada ketika itu sahaja. Okey, macam mana ini nak kira macam mana? Mesti daripada data eksperimen dan kamu mesti buat graf. Ini kena buat graf. Graf normally kalau isi padu gas, grafnya isi padu gas melawan
masa. So macam mana kita nak kira kadar tindak balas itu? Mula-mula bila dah dapat graf, contohnya soalan kata kira kadar tindak balas pada masa T. So kamu lihat pada graf T, kemudian bawa dotted line, bawa kelengkung yang kita lukis, ini adalah dia punya titik. Okay? Dan ambil pembaris, lukiskan tangent. Tahu tak tangent apa? Ni tangent kena lukis. Tangent ni apa? Garis lurus yang menyentuh titik itu sahaja. Okay, jadi lepas ni nanti habis kelas ni, cikgu akan suruh kamu buat latihan dalam modul. Tolong cuba buat ya. Okay. Okay, cikgu ulang ya. Kalau dia kata kira kadar tak balas pada masa T, kamu lihat pada graf. Graf ni kena lukis dulu lah. Okay. Kemudian kita ambil T, buatkan dotted line. Okay, bawa kelengkung mana dia punya titik. Okay, ambil pembaris, lukiskan tangent iaitu garis lurus yang menyentuh titik ini saja. Kalau sebelah ni ada titik lain, jangan sentuh titik lain. Sentuh satu titik itu sahaja. Okay, besar mana nak buat ni cikgu? Panjang mana? Ini bergantung kepada kamu. Okey. Kemudian segitiga tu cikgu galakkan kamu berhenti kat mana? Kan keraf kita ada kotak kecil-kecil tu, jadi kamu cari tempat berhenti di bucu kotak kecil tu. Kenapa kat bucu? Senang nak baca koordinat. Okey. So kat sini bila ada dah siap kamu punya tangent, buatkan segitiga. Okey, segitiga ni dia kata boleh pelbagai saiz, bergantung kepada kamu. Lebih besar saiz segitiga, lebih tepat kamu punya perhitungan untuk kira kecerunan. Macam mana kira kecerunan? So tangent ni kamu akan ambil bacaan kat sini koordinat dia. Ni x1, y1, yang bawah ni x2, y2. Dapatkan koordinat. Okay? So seterusnya kamu kena hitung kecerunan tangent kerana kecerunan ini adalah kadar tindak balas. Okay, kecerunan graf ini merupakan kadar tindak balas. Okay. Ingat tak macam mana rumus kira kecerunan? Y2 tolak Y1 je. Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1 ataupun perubahan Y bahagi perubahan X. So kalau kamu lihat di sini Y, paksi Y unit dia apa? cm padu. Paksi X unitnya saat. Okay, so nanti jawapan kita kecerunan tu kita akan dapat unitnya sentimeter padu per saat yang merupakan kadar tindak balas. Okeylah, kita lihat contoh. Contoh ni boleh buka dalam buku surat 228 ya. 227, 228. Okay, kita lihat soalan dia. Seorang murid telah menambah ketulan magnesium karbonat secara berlebihan ke dalam asid sulfrik. So bahan tindak balas adalah magnesium karbonat dan asid sulfrik. Isi padu gas karbon dioksida yang terbebas dikumpulkan di dalam picagari gas dan isi padu direkod setiap selang masa. Dia mesti selang masa yang seragam. Kat sini dia selang masa 1 minit. Selama 10 minit seperti jadual. Okay, kita tinggal A dulu ya. A dengan C cikgu tinggal dulu. Kita buat yang B dulu. Okay, hitung kadar tindak balas purata yang berikut. Bila purata, kamu tak payah guna graf. Purata guna jadual saja cukup. Okay, dalam minit kelima. Macam mana kira? Nak kira kadar tindak balas pada dalam minit kelima. So kita lihat kat sini dalam minit kelima mana? Ini minit kelima. Okay. So macam mana kita nak kira? Balas purata. Okay. Sekarang kalau dalam minit kelima, kamu kena tolak isi padu minit yang sebelumnya. So minit sebelumnya adalah 4. Jadi ini masa, dia punya perbezaan masa. Ini isi padu pada minit keempat. Jadi kamu kena tolak. Dia mesti isi padu bahagi masa. Sebab perubahan isi padu gas terhadap masa yang diambil. So sekarang nak kira 63 tolak 58 bahagi 5 tolak 4. Macam tu je. Okay, apa jawapan dia? Apa jawapan dia? 5 cm padu per minit. Okay, unit ni mesti tulis. Okay. Macam mana dapat dia punya unit? Okay, 63 tolak 58 ni unit dia apa? Sentimeter padu.
Okey, bawah ni unit dia minit. So dapatlah unitnya sentimeter padu per minit. Okey. Okey, bagi contoh soalan yang kedua. Kadar tindak balas purata keseluruhan. Macam mana cari keseluruhan tadi? Kamu ambil isi padu maksimum. Mana isi padu maksimum berapa? Ada banyak ni, 70 kan? Okey, so isi padu maksimum 70 cm padu. Bahagi. Masa. Masa ada banyak ni, nak guna masa yang berapa minit? Yang ke-7 itu. 7 ya, mesti guna yang 7 di mana isi padu gas mula maksimum. Okey. So bahagi 7. So 70 bagi 7 dapat 10 cm padu per minit. Kalau tak nak tulis minit macam ni, kamu boleh tulis macam ni juga. 10 cm padu per minit. Kalau ada per ni jangan buat negatif 1. Okey. Okay, ada soalan untuk kira kadar tindak balas purata. Ada soalan tanya? Tak ada? Ada. Okey, untuk graf ini kalau tak nampak boleh tengok dalam buku. Okey, yang kedua A ni dia suruh plotkan graf. Isi padu gas lawan masa. Okey, kalau plot graf, yang depan ni adalah paksi, isi padu gas adalah paksi Y lawan X. Jangan terbalik, okey? So kamu plot graf mesti pastikan nanti ada latihan lukis graf, isi padu gas lawan dia punya unit mesti ada label dan unit pada paksi. Okey, paksi X pula masa minit. Okey? Dan tandakan, pindahkan semua titik pada kertas graf serta buat lengkung yang licin. Itu cara untuk dapatkan markah. Okey, graf ni biasanya 3 markah. Jadi jangan buang markah 3 ni senang je nak dapat. Okey, kemudian kat sini ada kosong-kosong kan. Sepatutnya di sini kosong-kosong ni pun buat tanda. Kena tanda juga. Ni macam tak ada je. Okey. Okey, seterusnya C. Berdasarkan graf, hitung kadar tindak balas pada minit kedua. Dia tak ada perkataan purata. Kadar tindak balas pada minit kedua. Ini adalah kadar tindak balas pada masa tertentu. So, kena lukis tangent pada minit kedua. So, ni minit kedua kita. Okey, kamu buatlah dotted line supaya nampak mana titik tu. So, ni titik dia. Okey. Kemudian kamu ambil pembaris. Okey, lukiskan garis lurus yang menyentuh titik ini sahaja. Kamu lihat ni ada titik, ni ada titik. Jangan sentuh titik lain. Okey. Kemudian kamu berhentilah di mana? Kat bucu je. Kata cari bucu yang senang nak baca koordinat. Macam ni. Cuba baca koordinat yang atas ni berapa? 4. Kan? Ni 4. X dia 4. Y dia berapa ni? 60. 60 berapa ni? Ni 60, 60, 70. So 64 ya. Okey, 64. Okey, tandakan koordinat tu pada kertas graf. Senang nanti nak buat pengiraan. Okey, koordinat yang bawah ni pula baca. Ini adalah 0.2 dan 20. Boleh ikut saksikan ni? Semua orang tahu ya baca koordinat? Okay, ada tanya apa-apa tak setakat ni? Baru sampai baca koordinat. Lukis tangent. Okay, then dapatkan koordinat X1, Y1, X2, Y2. Okay, buatkan segitiga ni supaya lebih jelas mana kita punya tangent. Okay? Seterusnya barulah kamu boleh kira C tu. Kamu boleh kira kecerunan. Okay, kirakan kecerunan 64 tolak 20 bahagi 4 tolak 0.2. Okey, so kamu tengok atas ni adalah Y. Y unitnya adalah cm padu. X unitnya adalah minit. So dapatlah jawapan dia. Berapa ni? 11.58 cm padu per minit. So ni adalah juga bersamaan juga dengan kadar tindak balas. Ada soalan tak? Boleh tak buat ni? Sekejap lagi. Boleh ke boleh? Boleh? Boleh ya? Boleh.
Kamu kena hands on ya, nak lukis tangent ni jangan tengok je. Kalau tak buat, tak cuba memang nanti susah nak faham. Okay. Okay, cikgu kalau saya tak dapat nilai ni macam mana? Okay, dalam exam nilai ni dia akan ada julat. Macam ni mungkin tambah tolak 0.1 ke. Dia akan ada julat. So jangan bimbang. Jawapan kamu memanglah susah nak dapat nilai yang sama. So jawapannya ada julat. Jangan lari daripada julat. Macam ni jangan lari. Bila buat tu mesti confident. Kemudian tangent tu kamu pastikan hanya sentuh satu titik. Okay, jangan pembaris tu. Jangan buat garis macam ni. Merentasi lengkung. Tak boleh. Dia mesti atas lengkung. Dan hanya sentuh titik tu sahaja. Jangan masuk bawah lengkung garisan kamu. Okay. Okay, kita lihat soalan aktiviti 7.3. Okay, dalam kehadiran mangan 4 oksida, hidrogen peroksida terurai menjadi air dan oksigen. Gas oksigen terbebas dikumpulkan di dalam picagari gas dan isi padu gas direkod pada setiap selang masa 0.5 minit, setiap 30 saat. Data diperoleh tunjukkan dalam jadual 3. So ni dia rekodkan setiap 0.5 saat setengah minit ataupun setiap 30 saat direkodkan isi padu gas. Okay, cikgu tunjukkan dulu persoalan kimia yang terlibat. Hidrogen peroksida adalah H2O2. Okay, perkataan terurai ini menunjukkan dia tidak bertindak balas dengan apa-apa. Okay? Menjadi air dan oksigen. So hasilnya adalah air dan oksigen. Okay, kita seimbangkan. Okay, O sini 3, jadikan O tu 4. So samakan dekat depan. So 2 kali 2, 4. O pun dapat. Okay, kalau kamu lihat dalam persamaan ni, tak ada pun benda alam ni. Mangan 4 oksida ni tak ada pun dalam persamaan. Jadi apa fungsi mangan 4 oksida ini? Ini adalah mangkil. Kalau kamu ingat, kita belajar dalam topik jadual berkala unsur peralihan berfungsi sebagai mangkil di mana mangan merupakan unsur peralihan. Apa fungsi mangkil di sini? Nanti kita belajar lagi dalam topik depan lagi ya. Mangkil ini dia mempercepatkan tindak balas. Okey, kadar tindak balas lebih tinggi kalau ada mangkil. Okey, kita berbalik pada pengiraan hari ini. Kita buat yang dua dulu ya. Hitung kadar tindak balas purata yang berikut. A, dalam minit pertama. Cuba bagi tahu cikgu macam mana nak kira kadar tindak balas purata dalam minit pertama. Gunakan jadual saja. Macam nak kira A? Formula dia macam mana? Isi padu gas bahagi masa. Okey, mesti masa tu bawah. So sekarang minit pertama. Macam mana kita nak kira dalam minit pertama? Berapa isi padu gasnya? 22 bahagi 1. Nak tolak mana? Perlu tolak tak? Tolak 13.5 atau tolak kosong? Tolak 3. Tengok perkataan. Okay, perkataan ni minit. Okay, minit ni maksudnya dalam 1 minit. Kamu tak boleh tolak 13.5 sebab beza ni setengah minit. Kamu kena tolak yang first. Okay, sebab beza dia adalah 1 minit. Jangan tolak sebelah. Okay, sebab perkataan dia minit. Okay, so pengiraannya hanya 22.0 tolak 0 sebenarnya bagi 1 tolak 0. So dapat 22 cm padu per minit. Okay. Dia kelirukan pelajar di sini. So baca soalan betul-betul ya. Okay, dalam minit kelima pula. Mana minit kelima kita? Okay, ni minit kelima isi padu dia kan? Okay, minit kelima. Okay, nak tolak mana? Dia mesti tolak minit sebelumnya. Sebab kata dia dalam. Mana? Nak tolak sebelah ni atau tolak 4? Tolak mana yang kelas? 4 yang 4. Tolak yang 4 ya. Hati-hati ya. Sebab kataannya minit maksudnya dalam perubahan dalam 1 minit 1 minit. Jadi kamu jangan tolak yang sebelah tu. Sebelah ni hanya setengah minit. So jawapannya 48 tolak 45 bahagi 5 tolak 4. Okay, cuba kira berapa ni? Berapa kelas?
3. 3 ya? Betul 3 Ego 3. kan? Okay, so jawapannya 3 cm padu per minit. Okay, C pula, kadar tindak balas purata bagi keseluruhan tindak balas. Okay, bila perkataan keseluruhan, isi padu mana kita nak ambil? Isi padu mana nak ambil? 50. Okay, 50. Okay, bahagi masa mana? 6. 6. Okay, di mana dia mula maksimum. Very good. Jangan ambil yang lain ya. So 50 bagi 6. 50 bagi 6 berapa? .33. Dan jangan lupa unit ya, sentimeter padu per minit. Okay, atas ni kan cm padu, bawah ni minit. Kalau soalan bagi dalam saat, so sentimeter padu per saat. Okay, ada soalan untuk nombor 2? Nak tanya apa-apa? Kadar tak balas purata. Ada soalan untuk kira kadar tak balas purata macam mana? Nak tanya tak? Tak ada ke? Okay, kalau tak ada, kita lihat soalan 1 dan 3. Okay, soalan 1 ni plotkan graf isi padu gas lawan masa. Okay, lepas ni kamu cuba plot graf. Cikgu tunjukkan di sini. Mungkin tak terang, nanti cikgu bagikan soft copy dia ya. Sebab ni guna pensel. Sorry ya. Okay, ni graf cikgu buat. Okay. Plotkan graf isi padu gas melawan masa. Jadi lagi sekali, kalau isi padu gas melawan masa, isi padu gas adalah paksi Y, masa adalah paksi X. Okay. Jadi bila dah plot graf ni, pastikan kamu punya graf besar. Macam mana besarkan graf? Kamu panjangkan, besarkan di paksi Y. Kamu lihat di sini paksi Y kita maksimum 50. Okay, kamu boleh buat 10, 20, 30, 40, 50 sampai sini saja. So kalau kamu buat 1 cm padu ni 10 unit, nanti graf kamu kecil. 1, 2, 3, 4, 5. Sini. Okay, jadi graf mesti lebih separuh daripada kertas graf. Okay, kalau tidak, maka kamu ketiga tadi, dia akan tolak 1. Sayang. So besarkan, selagi boleh besarkan di sini, pada paksi Y kamu besarkan. So graf kita akan besar. Itu cara untuk besarkan graf. Okay. Okay, kemudian kamu pindahkan semua titik yang ada ni pada kertas graf dan buat lengkung yang licin. Lengkung licin ni hanya sekali saja. Jangan ada double line. Itu maksudnya. Boleh ya buat graf ni? Dapat ada 3 markah. Ada orang yang tak boleh buat graf? Cikgu, buat graf ni freehand ke? Freehand. Ataupun kamu ada French curve kan? Guna French curve lah. Budak teknikal dia ada French curve. Biasanya pelajar guna French curve lah. Ni cikgu freehand ni. Cikgu tak ada French curve. Ataupun flexible curve tu. Boleh? Boleh buat ya? Pelajar teknik dia pandai buat graf. Okay, kita lihat yang ini pula. 3. Hitung kadar tiap balas pada masa 1.5 minit dan 4.0 minit. Jadi apa perlu kita buat? Kamu cari dekat graf ni mana 1.5 minit kan? Ini. Okay, buat garis putus-putus sampai ke titik ni. Cikgu tunjuk ni ya. Okay. Ni garis putus-putus sampai titik ni. Kemudian kamu ambil pembaris, lukiskan garis lurus yang menyentuh tangent. Tangent cikgu ni pendek kecil. Kamu kalau boleh buat besar sikit lah. Okay, sebab dia kata kalau lebih besar, segitiga tu lebih tepat dia punya pengiraan. Okay. Dan bila dah ada tangent, berhenti kat mana? Kena berhenti dekat, carilah tempat berhenti bucu yang senang nak baca. Itu ikut kita punya kemahiran. Sebab tu kena buat latihan selalu. Okay, dan baca koordinat. Dapatkan 2 pasang koordinat. Dan kita kira kecerunan bagi tangent tersebut. Okay, so kecerunan itu merupakan kadar tindak balas pada 1.5 minit. Okay, ada nak tanya tak? Rasa boleh buat tak? Macam jawapan cikgu dapat 10.5 minit. Jadi 10.5 cm padu per minit. Mungkin jawapan kamu lainlah sikit. Tak dapat macam cikgu 10.3, 10.6. Okay, dia lari sikit-sikit je. Tapi kalau dapat 11 tu maksudnya dah salah. Terlalu jauh. Okay. Dan satu lagi,
pada 4.0 minit. Jadi sama je caranya, 4.0 mana dia punya masa buat kali putus-putus. Okay, tandakan ini adalah titiknya, kamu lukiskan tangent lagi sekali pada titik tersebut. Cikgu buatkan kat sini. Okay, di titiknya, okay, ambil tangent, lukis tangent dan sama juga dapatkan dua pasangan koordinat, kira kecerunan. Jadi dapatlah kadar tidak balas pada 4.0 minit. Okey, ada tanya apa-apa? Okey, cuba kamu buat perbandingan. Kadar tidak balas mana lebih tinggi? Pada 4 minit atau pada 1.5 minit? Berdasarkan nilai yang cikgu bagi ni. Mana kadar tidak balas yang lebih tinggi? Pada minit ke berapa? Kadar tidak balas pada minit 1.5 minit lebih tinggi berbanding kadar tidak balas pada 4 minit. Kenapa? Kerana kepekatan hidrogen peroksida ini berkurang dengan masa. Makin lama kepekatannya makin berkurang. So tidak balas itu dah menjadi makin lama makin lengkaplah penguraian dia. Okey. Satu lagi, kalau kamu jumpa saja lengkung, kadang-kadang soalan dibagi lakaran je. Okay, kalau kamu tengok lengkung tu dia punya kecerunan lebih curam, maksudnya kecerunan dia lebih tinggi berbanding dekat atas. Okay. So, kelas ada tanya apa-apa tak? Nak habis dah belajar ni. Ni dia belajar ni. Ada soalan tak kelas? Kalau tak ada soalan, cuba buka buku modul, buka surat 162. Ada buku modul tak? Jadi tugasan lepas ni tak apa, cikgu bincangkan nombor 1 saja. Surat apa adik ku? 162. Dah? Okey. Soalan nombor 1, eksperimen dijalankan untuk menentukan kadar tidak balas bagi 20 cm padu asid hidroklorik 0.5 mol per dm padu dengan kalsium karbonat berlebihan. Keputusan ditunjukkan di bawah. Okey, kenapa berlebihan? Okey, bila berlebihan ni maksudnya bila tindak balas ini selesai, masih ada kalsium karbonat yang tidak bertindak balas. So salah satu mesti berlebihan. Yang akan menghadkan, yang menghentikan tindak balas adalah asid hidroklorik, di mana kepekatannya akan semakin berkurang dengan masa. Okey, tulis persamaan kimia bagi tindak balas di atas. Okay, apa bahan tidak balas dekat sini? Bagi cikgu formula kimia dia. Bahan tidak balas adalah asid hidroklorik dan kalsium karbonat. Apa formula kimia asid hidroklorik? Ramai-ramai ni. HCl. Bertindak balas dengan kalsium karbonat. Apa formula kimia dia? Kalsium karbonat apa? CaCO3. Ini persamaan popular ni dalam asid, dalam kadar tak balas. Ini persamaan kimia yang popular ya. Okay, ataupun kita sebut ni apa? Batu kapur atau marmar. Kalau kamu jumpa batu kapur ke dalam soalan atau marmar, ia adalah kalsium karbonat. Okay, apa hasil yang kita dapat? Bagi cikgu nama. CaCl2 je Syahir. Kalsium klorida, CaCl2. Lagi apa? Garam. Lagi apa? Apa lagi berhasil? H2O, air, dan ada gas apa? CO2. Ada CO2 ni. Okay. Jadi apa yang diukur kat sini untuk menentukan kadar tak balas? Dia mengukur isi padu gas karbon dioksida yang terbebas dalam 1 saat. Okey, itu soalan jawapan dia yang nombor 2. Nyatakan perubahan yang boleh dilihat dan diukur dalam eksperimen ini. So kita kata peningkatan. Okey, oleh kerana dia merupakan hasil tindak balas, so hasil tindak balas dia akan semakin meningkat. Tengok dia punya isi padu semakin meningkat. Peningkatan isi padu gas karbon dioksida. Kalau siapa ada buku tu boleh tulis terus ya.
Okey, jadi nyatakan maksud kadar tidak balas bagi tidak balas di atas. Ada siapa yang cuba? Kalau secara umum tadi, maksud kadar tidak balas adalah perubahan kuantiti bahan ataupun hasil tidak balas dalam satu unit masa. Okey. Okey, itu secara umum. Tapi bila soalan kata bagi tidak balas di atas, kamu kena khususkan. Apa yang kita ukur di sini? Isi padu gas karbon dioksida kan? So, kamu kena tulis perubahan isi padu dalam satu saat. Okey, mesti satu saat sebab per unit masa, dalam satu unit masa. Okey. Ada soalan tak untuk A? Nak tanya apa-apa? Kalau tak ada, kita pergi soalan B. 4. Lukis susunan nada, so gambar aja nanti kamu lukiskannya. Dalam pelangkul kita akan isi asid hidroklorik dan kalsium karbonat, kemudian ditutup dengan gabus dan ada salur penghantar dimasukkan dalam burette. Ini burette, pernah tengok kan? Okay, burette ini kita telang isi air penuh, kemudian kita telangkupkan burette dalam besin, di besin berisi air juga. So nanti bila ada tidak balas akan ada hasil gas karbon dioksida yang terbebas, so akan ada gelembung gas kat sini. Jadi isi padu air dalam burette ni akan semakin berkurang. Okay, tempat kosong itu akan diisi dengan gas. So apa eksperimen ni sebenarnya dia akan rekodkan isi padu air ni setiap 30 saat. Nanti dia akan tolak lah. Isi padu awal tolak isi padu akhir ni. So itu menunjukkan isi padu gas tersebut. Okay. So next week kita tengok dia punya video eksperimen ya. So nanti gambar ni lukis ya. Peringatan bila lukis pastikan apa? Kalau gabus mesti keluar sikit daripada pelangkul. Atau tabung uji ke mesti keluar sikit. Jangan masuk dalam. Gabus ni penting. Dan salur penghantar ni jangan lukis, kadang-kadang ada pelajar dia tembus ke mana macam cikgu okay? Dia tembus kat sini. Dia masuk. Jangan tembus dekat burette lalu burette macam ni. Mana boleh tembus kan? Mesti lalu bawah burette. Okay? Itu kesalahan-kesalahan biasa pelajar buat lah. Okay, nanti kamu lukis ya. Okey, soalan C. Soalan B dia suruh lakar graf. Itu yang nanti kamu buat lepas ni ya. Tolong bukan lakar, lukis graf. Kamu tolong lukiskan graf pada kertas graf yang diberi dalam buku modul. Kita lihat C. Daripada graf, tak perlu daripada graf ya. Daripada jadual pun tak apa. Tentukan kadar tidak balas purata dalam minit pertama. Okay, macam mana nak kira ni? Ini jadual tadi dalam minit pertama. Jadi kamu ambil minit pertama berapa saat? Sebab ni guna saat. So mana isi padu dia? 27. 27 bahagi 60. Sebenarnya 27 tolak kosong bagi 60 tolak kosong sebab minit pertama. Okay. So kamu boleh buat tak buat tolak tu pun tak apa. Just buat 27. Unitnya apa ni? Cm padu bahagi 60 saat. Walaupun disebut minit, 1 minit ni maksudnya 60 saat. Okey. Berapa dapat? Berapa dapat? Cuba kira. .45 tu. Ya, ada orang siapa 0.45 sentimeter padu per saat. Sebab tu cikgu suka tulis kat sini apa bahagi apa unitnya supaya kamu tak lupa unit di sini ya. Okey, sekarang dalam minit kedua pula. Kadar tak purata dalam minit kedua. Okey, so dalam minit kedua berapa saat kalau minit kedua? Minit kedua yang mana? 2 minit berapa saat? 120. 120 saat. Okay, so sekarang dalam minit kedua. Jadi isi padunya 42. Nak tolak isi padu pada
Yang mana satu? Yang Banyak minit pertama. Yang mana? Yang minit pertama. Minit pertama, very good. Okay, kamu tolak minit pertama, tolak yang ni. Okay, sebab silang masa dia mesti beza 1 minit. Jadi 42 tolak 27. 42 tolak 27 bahagi 120 tolak 60. Macam tu. Tak tahu unit pun tak apa kat pinggiran ni. Dapat berapa tu? 0.25. Bagus. Syahir dengan siapa? Sofia. Okay, 0.25 unitnya adalah sentimeter padu per saat. 1/4. Ya betul. Boleh juga buat 1/4 sentimeter padu per saat pun boleh. Tak ada masalah. Okay. Okay, masa apabila tidak balas selesai? Pada saat ke berapa? Tidak balas selesai? Ini jadual. Pada saat ke berapa tidak balas selesai? Balik. 135. 135 saat. Okay, kamu tengok mana isi pada maksimum. Okay, di mana dia mula jadi maksimum. So, tindak balas selesai pada 135 saat. Dan akhir sekali dia nak kadar tindak balas pukul rata bagi tindak balas keseluruhan. So, kalau keseluruhan kamu ambil isi padu maksimum. Isi padu maksimum adalah 44 bahagi ia mula maksimum 135. Berapa dapat? Berkelas jawapan? .325 ke 326? 0.326. Lepas 5 tu nombor berapa? Nombor 9. Jadi kamu gundahkan ya. Okay, 0.326 cm padu per saat. Kalau banyak sangat titik puluhan belakang ni, ambil 3 tempat perpuluhan. Okay, itu sebaik-baiknya lebih tepat. Okay, so ada soalan tak untuk kira kadar tindak balas pukul rata? Sangat mudah. Gunakan saja jadual yang diberi. Okay? Okay, kita pergi kepada yang ini, kecurunan ni. Nanti ini kamu buat. Kamu kena kira sendiri ya. Kamu kena lukis graf, kira sendiri. So, cikgu bagi jawapan saja di sini. Okay, nanti kamu buat. Okay, so kat sini jawapannya 0.405 tambah tolak 0.1. Tambah tolak 0.1 ni maksudnya apa? Kamu julatnya antara 0.3 sampai 0.5. Besar julat tu. Jadi jawapan kamu dalam julat tu lah. Kalau tak dapat julat tu maksudnya ada salah. Yang ini bawah ni adalah 0.217 tambah tolak 0.1. Okay, nanti mesti ada unit ya. Boleh ya buat? Kejap lagi? Banyak masa lagi? Boleh kan? Cuba buat. Ada masalah PM cikgu ya. Atau cikgu nak tunjuk jawapan saya. Boleh je. Tak ada masalah. Okey. Dan yang terakhir. Bandingkan kadar tindak balas pada 30 saat dan 105 saat. Sebenarnya graf tu kita boleh banding je. Jadi mesti bentuk macam ni ya. Okey. Mana kadar tindak balas lebih tinggi? 30 saat ke atau 105 saat? Kau tengok pada lengkung. Bandingkan. Kamu kena bandingkan. Kadar tindak balas mana lebih tinggi? Pada 30 atau 105? Mana lebih tinggi? 30 mula-mula kan? 105 kat sini. Kalau tengok lengkung, mana kadar tindak balas lebih tinggi? Kamu tengok kecurunan graf. Mana yang lebih curam? 30. Mestilah pada 30. Dia mula-mula awal mesti kadar tindak balas tinggi. Semakin lama, kadar tindak balas tu akan semakin rendah. Jadi kita buat perbandingan, ayat perbandingan saja. Kadar tindak, cikgu tulis pendek. Short form ni kamu tulis penuh ya. Pada masa 30 saat lebih tinggi. Berbanding
105 saat. Okey, buat perbandingan. Dan terangkan, mengapa kadar tak balas 30 saat ni lebih tinggi? Kenapa? Apa faktor yang menghadkannya? Kerana kepekatan asid hidroklorik berkurang dengan masa. Okey. Boleh ya? Ada apa-apa tak kelas? Kelas ada soalan tak? Nak tanya? Baik kau belajar hari ni? Cuba cakap sikit. Dah habis dah kelas? Tak tahu belajar apa cikgu hari ni. Kadar tidak balas. Tahulah belajar kadar tak balas, Hafiz. Okey, kadar tak balas tu topik yang besar. Okey, kecilkan sikit apa yang kita belajar hari ni. Dalam kadar tak balas, macam nak tentukan kadar tak balas? Apa contoh kuantiti yang kita ukur? Contohnya, isi padu gas atau jisim mendakan. Okey, ataupun perubahan nilai pH ke kepekatan dan sebagainya. Okey, macam mana nak tentukan kadar tak balas? Ada dua cara. Kadar tak balas purata dan kadar tak balas pada masa tertentu. Okey, yang kadar tak balas pada masa tertentu itu kena lukis graf dan kira kecerunan graf pada masa yang dikehendaki. Okey, kira kecerunan tangent pada titik tu. So cikgu nak lepas ni habis kelas kita dah habis ni. Okay, tapi masa kimia ada lagi sampai 10.30. So cuba buat latihan modul tu, expression nombor 1 tu lukis graf dulu, dapatkan kecerunan. Okay, untuk soalan ada 2 soalan pengiraan tadi. Okay, dan siapkan modul sampai muka surat 167. Okay, soalan lain tu cikgu akan bagi jawapannya. Okay, so itu saja kelas kita hari ni. Sebelum bersurat ada tanya apa-apa? So, kita jumpa minggu depan di mana M1, bukan, awam 3 hari Rabu, Rabu surat kedua. Kalau M1 hari Khamis pagi pukul 8 macam ni ya. Sedih ke nak bercerai kelas ni? Ke okey je? Okey, itu sahajalah untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Ada masalah PM cikgu ya buat latihan, okey? Cikgu. Terima kasih cikgu. Senyap Terima kasih, aja. cikgu. Cikgu. Habis kelas baru cikgu dengar suara ya. Cikgu. Baik.